Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mohtar, moderator anda pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur daripada Institut Bioteknologi Perubatan Molekul. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita ada lebih kurang 226 peserta yang menyertai kita pada hari ini. Ini adalah siri tazkirah ketiga anjuran IMMB. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mengikuti tazkirah kita daripada siri pertama hinggalah siri ketiga pada hari ini. Alhamdulillah kita telah memasuki minggu ketiga bulan Ramadan dan juga telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin ada berbaki lagi 8 atau 9 hari lagi Ramadan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Hassan, penolong pendaftar kanan hal ehwal Islam, untuk memberikan sedikit perkongsian beliau pada hari ini yang bertajuk 10 malam terakhir Ramadan, peluang keemasan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Aisyah, macam mana, sihat ya? Alhamdulillah. Ceria-ceria ya 10 malam terakhir ni ya. Ini dua keceriaan dekat sini, sama ada kita ceria dengar lagu raya ataupun 10 malam terakhir ni. Yang mana satu kita ceria ni ya. Ya, kalau kita tengok sekarang ni dekat mall pun dah bunyi lagu raya ya. Jadi kita tengoklah ke mana kita 10 malam terakhir ni. Baiklah, saya nak kongsikan slide saya di sini. Okey. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Restart. Oh, tak boleh buka Okey, tak apalah. Saya sebut je lah. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sedar tak sedar kita dah berada di fasa-fasa yang ketiga, iaitu 10 malam terakhir Ramadan, dan ini merupakan peluang keemasan kita untuk menggandakan amalan-amalan kita sepanjang di bulan Ramadan ini. Baiklah tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar iaitu merupakan satu malam yang istimewa ya di bulan Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 sehinggalah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Ya, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Dan malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Baiklah. Kalau kita lihat dari segi literasinya, secara literal, Lailah ataupun disebutkan malam, iaitu apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Ya, Al-Qadr bermaksud kemuliaan ataupun hukum dan ketetapan. Para ulama telah mentakrifkan apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar. Ada ulama berpendapat Lailatul Qadar ini dijadikan sebagai malam Lailatul Qadar kerana di situ Allah SWT memuliakan pada waktu malam tersebut. Ibnu Qudamah berpendapat malam Lailatul Qadar ialah malam yang mulia, diberkati, diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Sebahagian yang lain berpendapat sebaik-baik amalan soleh adalah pada malam Lailatul Qadar, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berdasarkan dalam ayat yang lain, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, iaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ini satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, kenapa 1000 bulan? Kenapa tak 1,000,000 bulan ataupun 1,000,000,000 bulan? Jadi ini berdasarkan satu peristiwa yang mana baginda dan sahabat telah mendengar satu cerita seorang abid di zaman
dahulu ada seorang yang pada waktu siangnya, ya, pada waktu siangnya dia berjihad di jalan Allah SWT, dan pada waktu malamnya dia beribadah kepada Allah SWT, dan perbuatan itu cukup dikagumi oleh para sahabat tentang amalan yang dilakukan oleh seorang Bani Israel ini. Kemudian Allah SWT turunkan surah Al-Qadr ini, memberi satu anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahawa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Bani Israel itu tadi. Baiklah, apakah kelebihan malam Lailatul Qadar ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Ya, kita kejar Lailatul Qadar, kita tak tahu apakah kelebihan malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu Kamdar, jualan macam-macam ada, baju semua, baju raya dah cukup belum semua sekarang ni? Ada dah beli awal-awal lah, tombol Cina itu pun dah beli dah kan. Tak ya Ustaz, saya beli online je kan. Sekarang ni dah macam-macam cara kita beli baju. Okey, apakah kelebihan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan dan sekalian? Yang pertama, dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Imam Al-Qurtubi berkata malam Qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak dapat seumpamanya pada 1000 bulan. Ramai ulama dan ahli tafsir berpendapat amalan ini dilakukan pada malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan dan tiada padanya malam Al-Qadar. Hal ini disokong oleh ulama yang bernama Abu Al-Aliyah. Ya. Baiklah, bilakah berlaku malam Lailatul Qadar? Kata 10 malam terakhir. Bila waktu spesifiknya? Okey, Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir, iaitu malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil watr min al-ashri awakhir min Ramadan." Taharru maknanya carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, iaitu malam-malam ganjil. Ya. Okey, baiklah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد مئزره. Bermaksud diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan dan mengejutkan ahli keluarganya dan mengetatkan pakaiannya. Ketatnya bukan kerana nak kurus, tuan-tuan, maknanya dia kurangkan makan, fokus kepada ibadah. Okey, Imam Muslim meriwayatkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma lam yajtahidu fihi ghairihi wa fil 'ashri awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya dalam malam-malam 10 terakhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Ya tuan-tuan, kalau kita sebelum ni awal Ramadan 10 malam terawal kita bersemangat untuk melakukan solat tarawih dengan tadarus Al-Quran, ya, dan 10 malam terakhir ini kita tambahkan lagi dengan qiyamul lail dan sebagainya. Baiklah. Pendapat ulama bilakah berlaku malam Lailatul Qadar? Terdapat banyak pendapat tentang bilanya berlaku Lailatul Qadar. Antaranya ada yang mengatakan berlaku pada 27 Ramadan. Pendapat yang terkuat mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Ya, hujah mereka ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fi Lailatul Qadar wallahu inni la a'lamuha wa aktsaru 'ilmi hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatul 27. Mengikut Abu Ka'ab katanya, demi Allah sesungguhnya aku mengetahui tentang malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya, iaitu malam yang ke-27. Ini pendapat yang pertama dan banyak disokonglah mengikut ulama-ulama yang muktabar. Yang daripada riwayat Muawiyah anna Lailatul Qadr Lailatul 27, satu hadis lagi daripada riwayat Muawiyah, ya, mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam ke-27, ya. Hari ini dah 21, ya, insya-Allah malam ni malam yang ke-22, ya.
Riwayat ini disokong oleh pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa surah Al-Qadr mempunyai 30 perkataan. Perkataan yang ke-27 bagi surah itu jatuh kepada dhamir dia yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Masya Allah, ini pandangan para ulama lah berdasarkan pengiraan huruf dalam surah Al-Qadr itu. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang bermaksud sesiapa yang mencari Lailatul Qadar, dia hendaklah mencarinya pada malam ke-27. Carilah kamu Lailatul Qadar pada malam 27, ya. Okey, baiklah. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan berlaku pada 23 Ramadan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Khuzaimah, Abu Awana dan At-Tahawi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais, ya, yang bermaksud taharru lailatul qadri lailatul salasa wa 20, ya, carilah malam qadar itu pada malam 23 Ramadan. Tadi 27. Ini Rasulullah sebut taharru lailatul qadr pada malam 23. Carilah malam lailatul qadar pada 23. Sudah. Mana satu yang betul, 27 ke 23? Nanti kita tengok macam mana perbahasan ulama dalam hal ini. Yang ketiga, ada yang mengatakan berlaku pada 21 Ramadan. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Berdalilkan daripada riwayat Abu Daud, dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailatan 21 wa lailatan 23." Carilah malam 17, 21 ataupun 23 Ramadan. Ini ada pilihan pula mana satu, 17 ke 21 ke ataupun 23 Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan berlaku pada 24 Ramadan. Ini nampak digenap pula. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltasimu lailatul qadri fil 24." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-24. Ini berdasarkan riwayat Muhammad bin Nas, Ahmad daripada Bilal dan At-Tayalisi. Yang kelima, ia berlaku pada malam terakhir Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltasimu lailatul qadri akhir lailatin min Ramadan." Carilah malam qadar itu pada akhir malam Ramadan, ya. Maknanya dia tak beritahu berapa hari bulan, tapi carilah malam-malam terakhir itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibn Nas. Okey. Baiklah, daripada hadis-hadis yang berikut ini, daripada yang kita bincangkan ini, bilakah sebenarnya berlaku malam Lailatul Qadar? Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu menjadi rahsia Allah SWT. Apakah hadis-hadis ini saling bertentangan? Kita tidak tahu. Mungkin tahun ini berlaku pada 21. Tahun lepas berlaku pada 27. Tahun sebelumnya berlaku pada berapa Ramadan. Kita tidak tahu. Itu menjadi rahsia Allah SWT tentang malam Lailatul Qadar. Jadi dalam 10 malam terakhir ini kita bersungguh-sungguhlah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik mungkin. Baiklah, apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Nak tahu tanda-tandanya tuan-tuan dan puan sekalian? Apakah tanda-tandanya? Sebahagian para ulama telah menyebut dalam kitab masing-masing berkenaan dengan sebahagian tanda-tanda dan alamat-alamat yang mungkin dapat dilihat oleh sebahagian hamba yang diizinkannya. Ya, ini kerana banyak hadis dan perkhabaran orang-orang saleh serta riwayat mereka yang telah membincangkan alamat tersebut. Ya, antaranya yang pertama, malam tersebut terang dan nyaman dan tidak panas pada paginya. Ubadah bin Al-Samad radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sesungguhnya malam tersebut bersih, terang, seolah-olah bulan menerangi, tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tak terlalu panas, dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya sehinggalah waktu pagi. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu pagi keluar dalam keadaan tidak bercahaya dan dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama, dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Ini dalam kitab Umdah Al-Qari. Maknanya pada waktu itu nak tahu tanda-tanda malam Lailatul Qadar berdasar pemerhatian para ulama-ulama kita itu, malam itu keadaannya sungguh tenang. Kita sekarang ni kan malam-malam panas kan, kalau hujan pun sekejap-sekejap, tak tahu lah tempat tuan-tuan kan, ada yang hujan lebat sampai banjir kan. Ini malamnya cukup tenang, ya. Tidak ada, tak rasa sejuk sangat dan tidak rasa panas sangat, dan tidak ada bintang-bintang pada malam itu. Sebab kata ulama disebabkan banyaknya malaikat-malaikat ni turun sampai tak nampak. Wallahu alam bisawab. Dan daripada tanda itu nak tahu, nak sahihkan lagi pada waktu siangnya,
matahari tu tidaklah seterik yang hari-hari biasa kan. Kalau kita biasa kalau siang tu sangat panas sehingga kan sehingga kan kita ni tak selesa, tetapi pada hari itu paginya siang itu dalam keadaan kita sangat-sangat selesa. Inilah antara tanda-tanda berlakunya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, matahari terbit tidak terang dan tidak panas. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Mengikut riwayat daripada ucapan Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya matahari keluar setiap hari antara dua tanduk syaitan kecuali pagi pada malam Qadar. Ini dalam kitab Umdah Al-Qari. Baiklah, apakah jika kita jumpa malam Lailatul Qadar, apa yang kita nak buat? Kena banyak buat kuih ke? Kena pergi buka TikTok tengok mana-mana baju tak yang siapa yang tak beli lagi ke? Nak buat apa malam Lailatul Qadar itu? Okey, baiklah. Yang pertama, membaca doa. Doa di malam Lailatul Qadar yang dianjurkan untuk dibaca ketika malam Lailatul Qadar ialah berdasarkan hadis riwayat riwayat At-Tirmizi, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita inna alimtu ayyu lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya aku dapat mengetahui itu malam-malam Lailatul Qadar, apakah yang patut aku katakan? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu doa, Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Yang kita selalu dengar imam-imam baca doa ini selepas solat sunat tarawih. Baiklah. Yang kedua, melakukan solat malam iaitu qiyamul lail. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar mencari dan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan berqiyamul lail. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW apabila masuknya 10 malam terakhir, baginda akan menghidupkan malamnya dengan ibadah, mengejutkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya, bersungguh-sungguh dalam beribadah melakukan kebaikan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Adakah kita bersedia dengan keadaan tersebut? Rasulullah SAW walaupun dijamin masuk syurga, walaupun dia kekasih Allah, baginda bersungguh-sungguh melakukan ibadah 10 malam di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita buka dalam satu hadis Nasa'i berdasarkan firman surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Qumi maknanya itu perintah. Apabila qumi maknanya waktu itu Rasulullah SAW diwajibkan, difardukan untuk mendirikan qiyamul lail. Masya-Allah. Qiyamul lail ini wajib bagi Rasulullah SAW, tetapi sunat bagi umatnya. Sebelum tu ada satu hadis daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah SAW mendirikan qiyamul lail? Wahai anakku, maksudnya waktu itu Aisyah pun dah tua lah kan. Dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail itu sehingga bengkak-bengkak kakinya dengan para sahabat. Benda itu menjadi kewajipan. Setelah berlakunya setahun, benda itu menjadi benda yang sunat bagi umatnya, tetapi wajib bagi Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkanlah kalau qiyamul lail ini wajib, tuan-tuan tak sempat nak buat kuih kan. Itulah kuih tunjuk je kan, itu pun kalau sempat jadi itulah alhamdulillah, walaupun kita tidak diwajibkan tetapi kita sangat-sangat digalakkan untuk melakukan qiyamul lail pada 10 malam terakhir ini. Oleh itu hidupkanlah 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah qiyamul lail. Qiyamul lail iaitu meninggalkan tempat tidur semata-mata untuk mengerjakan solat, takbir membesarkan Allah, bertasbih mensucikan Allah dan berdoa pada waktu malam. Antara solat yang kita boleh lakukan pada qiyamul lail itu ialah solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih dan solat sunat witir. Kita tutup dengan solat sunat witir. Kalau kita lihat rujuk satu hadis lagi daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya awal mulanya solat sunat tarawih ni dia bukan macam kita
lepas isyak terus solat sunat tarawih. Tidak. Zaman Rasulullah SAW dulu solat sunat tarawih ni baginda balik dekat rumah. Dalam 1/3 malam Rasulullah akan datang ke masjid. Macam tu tuan-tuan dan puan sekalian. Hari pertama seorang dua orang tengok Rasulullah pergi masjid, semua ikut Rasulullah SAW pergi ke masjid solat sunat tarawih kan. Hari kedua tengok dah penuh dah masjid. Hari ketiga penuh lagi sampai terkeluar daripada masjid. Dan hari yang keempat Rasulullah SAW pergi juga ke masjid tapi Rasulullah SAW tidak melakukan solat sunat tarawih. Sahabat dia tertunggu-tunggu. Kenapa ni hari ni tak solat tarawih pula? Dah dekat nak subuh dah ni. Tunggu. Masuk je azan subuh. Lepas solat subuh Rasulullah paling ke belakang. Aku tahu yang apa kamu tunggu sekarang ni, tetapi aku tidak lakukan. Aku bimbang dia menjadi satu syariat kepada umatku. Sekiranya Rasulullah SAW solat tarawih daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, insya-Allah pada hari ni benda tu solat tarawih dah jadi benda yang wajib tuan-tuan. Kita ni masalah macam-macam masalah kan. 10 malam pertama tu kita semangatlah nak pergi solat sunat tarawih di masjid dan sebagainya. Tapi apabila dah hujung-hujung ni semangat jadi semangat lain pula kan. Tapi tak apalah, Allah pun dah sebut dalam surah Muzammil ya. Allah pun tak wajibkan kamu berqiyamul lail itu sebab dia tahu hamba-Nya ada yang sakit ya. Yang kedua ada yang mencari nafkah ataupun yang bekerja waktu malam, ada yang kerja jauh dan sebagainya ya. Dan yang tiga yang berjihad di jalan Allah SWT. Sebab itulah qiyamul lail itu tidak diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Sayangnya Allah kepada kita, tetapi pahalanya berganda-ganda tuan-tuan. Masuk pula malam Lailatul Qadar ya. Jadi sama-samalah kita perjuangkan di bulan Ramadan ini. Baiklah. Kemudian yang ketiga, berdoa memohon keampunan dan dihapuskan dosa yang lalu. Lailatul Qadar termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kerana itu setiap muslim boleh membaca doa apapun kebaikan dunia dan akhirat. Tuan-tuan tak tahu bahasa Melayu, bacalah doa dalam bahasa Jawa ke, bahasa Banjar ke, Bugis ke. Terpulang tuan-tuan. Ya, janji tuan-tuan minta dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man yaqumu lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tetapi para ulama ada menyebut bahawa adakah dosa-dosa semua dosa melainkan dosa-dosa yang besar contoh doa kepada dua ibu bapa kita tak minta ampun lagi kan. Doa syirik dosa-dosa syirik yang kita lakukan kan. Walaupun kita tidak menyembah selain pada Allah, kadang-kadang kepercayaan kepada sesuatu yang kharu itu juga benda yang boleh membawa kepada syirik ya. Contohnya ada yang cakap kat saya tu, boleh tak Ustaz kita pegang kitab Primbon Jawa. Orang Jawa mana orang Jawa angkat tangan boleh tak kita pakai mimpi-mimpi dalam Primbon Jawa tu tapi sebenarnya saya tengok dalam artikel tentang Primbon Jawa ni dia banyak lebih kepada kepercayaan Hindu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, janganlah kita jadikan benda tu sebagai kepercayaan pada kita bimbang akhirnya akidah kita ini akan rosak disebabkan mempercayai perkara-perkara yang karut-marut itu. Baiklah. Yang ketiga, yang keempat, melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf dikenali juga sebagai i'tikaf al-ashrul awakhir. I'tikaf menjadi sunat muakkad jika dilakukan di bulan Ramadan, terutamanya 10 malam terakhir. Digalak-galakkan i'tikaf. Jadi tuan-tuan kalau pergi masjid tu jangan lupa niat i'tikaf sebutlah bahasa Melayu pun tak ada masalah Pada hari-hari tersebut Rasulullah SAW mengajak isteri dan keluarga serta para sahabat baginda menghidupkan malam dan mengisinya dengan pelbagai kegiatan ibadah yang menunjukkan taqarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad SAW pada setiap kali Ramadan pada 10 hari yang terakhir baginda akan beriktikaf dan tetap beriktikaf 20 hari pula pada tahun-tahun baginda nak wafat Makin lagi berumur dan berusia,
Rasulullah lagi kuatkan ibadah. Kita ni lagi berumur, lagi malas nak beribadah. Dulu kita pernah dengar orang cakap tak apalah, muda-muda ni kita enjoy, tua barulah kita nak taubat, nak pergi masjid. Tuan-tuan, time muda ni pun kita malas, apatah lagi kita dah tua kan. Ni tengoklah jenis pula masjid yang banyak tangga ni kan. Tempat saya tangga tinggi, ramai yang tak sanggup nak naik tangga, sakit lutut dan sebagainya. Sebab itulah yang muda-muda ni kenalah buat yang terbaik. Kita bimbang waktu kita uzur besok, kita sakit besok, sekurang-kurangnya kita dah pernah buat yang amalan terbaik ini. Jangan nak tunggu tua, ya Allah, belum tentu lagi kita boleh beribadah. Baiklah, yang kelima, sekurang-kurangnya melakukan solat fardu secara berjemaah. Nak kiam mulai pun tak boleh, malas. Bukan malas, kadang-kadang kerja jauh dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya melakukan solat fardu secara berjemaah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyatakan, sebahagian para ulama mazhab Syafi'i menakalkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa menghidupkan Lailatul Qadar akan terhasil apabila seseorang mendirikan solat isyak secara berjemaah dan berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Dia mulai pun malas kan, solat sunat tahajud pun malas, ataupun tak boleh, ada halangan, sibuk buat kuih dan sebagainya. Sekurang-kurangnya hidupkan Lailatul Qadar itu dengan solat isyak dan solat subuh berjemaah. Tak dapat pergi masjid, dekat rumah ada imam, tak ada suami, kita boleh minta anak kita, anak yang lelaki tu. Kalau tak boleh anak lelaki, adik-beradik kita yang lelaki, ataupun perempuan-perempuan pun tak ada masalah. Janji kita mendirikan solat secara berjemaah. Imam Malik merekodkan dalam kitabnya Al-Muwatta' bahawa Imam Ibn Musayyib berkata, sesiapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar bermaksudnya dia mendirikan solat dalam berjemaah pada malam tersebut, maka dia akan memperoleh kebaikan malam itu. Begitu jugalah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya, sesiapa yang mendirikan solat isyak dan subuh pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh kebaikan. Inilah satu peluang bagi orang yang tidak ada masa, bagi orang yang ada kengkangan untuk melakukan ibadah-ibadah berqiyamul lail dan beriktikaf tadi. Baiklah, selain pada itu tuan-tuan dan puan sekalian, yang keenam, kita boleh membaca Al-Quran. Firman Allah SWT, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Surah Muzammil ayat keempat. Tiada persisihan pendapat ulama bahawa baginda, yakni Rasulullah SAW, membaca Al-Quran dengan bacaan tertib di bulan Ramadan, menyebut huruf-huruf dengan jelas, menyempurnakan makhrajnya dan wakaf pada tempatnya yang betul sambil merenungkan makna-maknanya. Kita ni kadang-kadang salah faham bab tadarus Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Yang kita tahu, sebelum habis Ramadan kita kena khatam Al-Quran. Dan ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, wala a'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Quran kullahu fil laila. Aisyah berkata, aku tidaklah mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW apabila datangnya bulan Ramadan, tiap-tiap malam dia khatam Quran. Masya Allah. Kita ni macam mana tuan-tuan, nak habiskan satu juzuk pun susah kan. Rasulullah tiap-tiap malam mengkhatam Al-Quran. Wala qama lailatan kamilan, mendirikan malam Lailatul Qadar itu dengan sempurna atas sabah sehingga waktu subuh. Wala sama syahran kamilan, tidaklah baginda itu berpuasa di bulan Ramadan kamilan, sempurna, tidak ada tinggal-tinggal, tidak ada yang dirosakkan. Ghair Ramadan, melainkan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan sekalian, kita baca Quran ni tuan-tuan, kita tujuan dia tadarus, untuk memperbetulkan bacaan kita, bukan nak menghabiskan satu juzuk satu hari, tidak, betulkan bacaan, dengan cara yang terbaiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu kena betul, ha dia, bukan ha. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Jadi perbetulkan bacaan itu. Itulah yang lebih terbaik daripada kita dapat menghabiskan satu juzuk Al-Quran. Rasulullah SAW apabila datangnya bulan Ramadan, baginda ini bertadarus dengan malaikat Jibril. Tu maknanya Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu, yang menerima wahyu, yang melalui kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Baginda juga bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Apatahlah lagi kita ni lidah Melayu dan sebagainya. Baiklah. Dan kita baca Al-Quran tu janganlah seperti ulama kata seperti pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, maknanya kita baca dengan penuh perhatian dengan tajuk itu.
satu hadis Rasulullah SAW kata apa? Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran kamu itu dengan bacaan-bacaan yang indah. Ya, baca dengan berlagu ataupun taranum. Ya, kena ikutlah, kena belajarlah taranum tu kan, supaya kita dapat menghayati, memahami, menjiwai erti makna dalam Quran. Dan lagu dan kisah-kisah sedih tentang hari kiamat, tentang penyiksaan ahli kubur dan sebagainya, kita bawa lagu sabak, lagu sedih. Tentang kisah-kisah kegembiraan ahli syurga yang disediakan minuman zanjabila, yang disediakan dengan tempat singgasana yang cukup indah dengan penuh batu permata dalam ayat Quran itu, kita baca dengan lagu yang gembira, lagu Hijaz dan sebagainya. Janganlah sampai ayat-ayat tentang kisah-kisah sedih tu kita lagu gembira. Sesungguhnya dalam neraka itu, kita cerita macam tu pula. Jadi makna kita tak faham. Kita tidak boleh menghayati maksud Al-Quran. Ya. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pendekatan yang terbaik adalah tidak keterlaluan dalam melakukan Al-Quran sehingga mengubah maknanya, ya, ataupun mengubah hukumnya. Ya. Tidak pula meniru atau menyerupai dengan lagu-lagu muzik, maka itu adalah haram. Kita bantai je lagu kita, janji nak berlagu. Jadi benda ni kena berguru lah. Ya, tuan-tuan dan sekalian. Jadi itulah beberapa amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Okey, baiklah. Sekadar itu saja untuk hari ini. Okey, saya buka lah kalau jika ada apa-apa persoalan dan pertanyaan berkaitan tajuk kita pada hari ini. Para peserta boleh type di ruangan chat box ataupun boleh unmute mic dan bertanya kepada Ustaz. Ustaz, saya mula dululah. Untuk orang yang macam sibuk bekerja, tak boleh nak bangun malam ataupun yang berhadas besar, apa amalan yang paling ringkas yang boleh kita buat untuk 10 hari akhir ni? Okey, baiklah. Apa nak dilakukan, lebih-lebih orang perempuan ni dah dekat 10 malam terakhir ni, time tu lah kena angkat bendera ya. Jadi apa yang kita nak lakukan, nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh kan. Jadi perkara yang terbaik untuk kita lakukan pada 10 malam terakhir ni bukan hanya had kepada waktu malamnya saja. Waktu malam tu kita boleh dengan zikrullah, zikir tidak masalah, dan kita bolehlah bersedekah kan, banyak link-link yang ada sekarang ni, tapi berhati-hatilah sebab ada link-link yang scam dan sebagainya ya. Banyak amalan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan ni, ataupun kita beli makanan kepada fakir miskin ya, di bulan Ramadan untuk berbuka ya. Janji amalan-amalan kebaikan dilakukan sepanjang 10 malam terakhir itu dianggap kebajikan dan Allah SWT akan gandakan pahalanya. Saya dapat menjawablah. Okey. Cik Yazid Man, silakan. Cik Yazid. Ustaz 13 malam, 20 malam, 3 jam tu daripada masuk maghrib ke, saya confirm. Okey, ada yang tanya 1/3 malam, 2/3 malam, 3 jam itu berapa masuk maghrib ke? Saya confuse. Okey, maknanya 1/3 malam ya, kita malam ada lebih kurang 12 jam. 12 jam bagi 3 berapa ya? 4 jam ya. Lebih kurang macam tu kan. 1/3 malam. Dan 2/3 malam ni, 1/3 malam ni lebih kurang dalam pukul 4, 8, 9, 10, 11, 12, dalam pukul 12 kan. 2/3 ni dalam pukul apa? Dalam pukul pukul 2-3 pagi macam tu lah. Tu maksudnya. Tidak ada masalah waktu bila, waktu masa tu. Tapi yang penting ulama' menyarankan kita pada malam Lailatul Qadar itu ataupun pada waktu malam itu disunatkan untuk kita tidur dulu. Tidur, kemudian kita bangun dan kita ambil wuduk, bersihkan dan kita mulakan dengan qiyamul lail. Macam tu. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian?
Kalau kita lepas isyak, kita terus berqiyamul lail, nak tunggu pukul 1 pagi, nak berqiyamul lail, waktu tu kepala kita macam-macam kita fikir, kan? Fikir masalah kerja, fikir masalah berlaku tengah hari tadi, pagi tadi. Jadi kita tak fokus. Jadi qiyamul lail ni kita nak ada satu interaksi dengan Allah ni secara fokus. Jadi secara fokus tu baik kita tidur, rehat dulu. Apabila kita bangun, minda kita tengah cool dan kita bolehlah fokus kepada ibadah qiyamul lail tu. Okey, saya sebut menjawablah persoalan tu. Okey? Okey, Puan Nur Atika, kalau kita baca surah yang sama saja, boleh tak solat tarawih? Boleh, Puan ya. Kalau kita pengalaman saya di Mesir dulu, diorang tak berselawat. Diorang ni baca 3 qul wallah, 3 qul tu bersama dengan 1 juzuk. Boleh. Faf'alu ma tayassaru minal Quran. Bacalah ikut kemampuan ya. Kalau baca qul je lah kan. Jadi rugilah kan, kita tak boleh buat banyak, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha kan. Tidak ada masalah. Dan tidak disyaratkan solat sunat tarawih itu kena 1 juzuk Al-Quran, kena surah sekian, tidak ada. Itu cuma syurnya sahaja ya, ataupun panduannya saja. Nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Kan? Yang kita dapatkan maklumat-maklumat yang tak sahih lah kan. Ada yang sampai kata yang solat sunat tarawih 8 rakaat tu bukan kira tarawih katanya. Yang betul-betul tarawih yang 20 rakaat. Dan Rasulullah SAW solat sunat tarawih 8 rakaat je. Jadi macam mana adakah Rasulullah SAW tak buat tarawih? Kena faham maksud tarawih itu apa? Tarawih itu maksudnya rehat. 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat. Itu maksudnya. Yang dimaksudkan solat tarawih. Tak boleh 8, buatlah 2, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya konsisten dalam ibadah. Kan? Tak boleh, kata ulama tadi, sekurang-kurangnya kita solat berjemaah. Nak pergi masjid pun tak boleh, susah sangat, sibuk sangat mengalahkan orang lain kan, mengalahkan YB dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Sekurang-kurangnya kita mintalah di keluarga kita ni sama-sama solat berjemaah. Itu pun yang paling akhir lah supaya kita tak tertinggal dalam bulan Ramadan ni. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya, masa solat berjemaah, especially jemaah wanita, kalau dekat masjid selalu macam ada gap. So kalau macam tu tak apa ke Ustaz? Gap tu maksudnya ni? Maksudnya ada jarak antara satu jemaah ke jemaah yang sebelah tu. Okey, jemaah kan. Seelok-eloknya kita ikut yang dah ada jemaah lah kan. Okey. Tapi Ustaz, kita tak tahu pula dia sembahyang apa kan. Tu masalah dia. Nak solat berjemaah. Maksudnya macam tu ya? Ada jemaah lain lepas tu jemaah lain macam tu? Bukan. Maksud saya kita semua tengah solat jemaah dekat kalangan jemaah wanita, tapi saf tu terputus. Macam ada jarak antara satu jemaah ke jemaah dia ke orang sebelah dia. Tak apa ke macam tu Ustaz? Selalunya dalam kalangan jemaah wanita lah saf terputus. Oh, tak boleh lah, kita kena penuhkanlah saf tu yang terputus tu. Kalau kita tengok ada kekosongan, kita masuk je lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok kita nak pergi ke depan, tak boleh kan. Halangan-halangan, kita ikut kemampuan kita lah kan. Tapi itulah sebab tu pentingnya ilmu fardu ain ni tentang bab-bab solat ni kan. Jadi kita kena faham maknanya janganlah kita putus jamaah tu. Tapi adakah batal semayang tu? Kita tengoklah syarat apakah perkara-perkara yang membatalkan solat. Adakah saf itu membatalkan solat? Cuma dia tidak sempurna sahajalah. Wallahu a'lam. Okey. Cik Yazid tu angkat tangan, tak nak tanya ke nak bagi pandangan pun okey juga tu. Saya rasa mungkin dah tak ada soalan dah Ustaz. Okay. So ada lagi satu soalan Ustaz. Ya saya. Kadang-kadang jadi bila lepas habis 8 rakaat tarawih, semua gerak keluar, sedangkan ada jemaah yang teruskan ikut imam untuk sambung rakaat seterusnya. Sebab tu kan imam selalu dia bagi beritahu kepada makmum lah kan sebelum dia meneruskan solat
solat sunat tarawih yang ke yang ke 9, 10 dan seterusnya, dia akan rapatkan saf, pastikan jemaah, penuhkan ruang-ruang yang sedia ada. Imam akan beritahu macam tu. Jadi kita kena ikutlah, yang tak ikut tu macam mana kan. Ataupun kita buat secara yang baik lah. Jom kita ke depan, macam tu kan. Dia tak nak ke depan, kita ke depan lah. Tapi janganlah gaduh-gaduh kan. Jadi rasa imam dah beritahu dah kan. Perkara ni kita kena tak ada luar daripada kuasa kita nak mengawalnya kan. Sekurang-kurangnya kena fahamlah arahan pada imam tu untuk kita ikut solat secara berjemaah tu, supaya tidak ada lompang-lompang yang kosong itu. Baiklah tuan-tuan, kalau tak ada persoalan, saya teruskan ya tuan-tuan dan puan sekalian. Kita kena tahulah bahawa puasa ini banyak hikmahnya ya, dalam mentadbiyah jiwa kita ya. Yang pertama, puasa ini adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa kita ya. Nafsu tidak boleh disucikan dengan banyak berzikir, dengan solat, sedekah kan. Kita nak bersihkan jiwa kita ni bukan dengan banyak zikir. Subhanallah. Kita buat macam tu kan. Sebenarnya dengan cara begitu, dengan tidak ada mursyidnya, akhirnya kita sesat. Dan tu yang jadi orang gila isim kan. Jadi nafsu tu bukan dengan cara itu. Jadi nafsu ni nak dididik, nak disucikan, ditazkiyahkan dengan berpuasa ya. Kita tahu ulama-ulama dan selalu kita dengar bahawa nafsu itu terbagi pada 4. Nafsu amarah, lawamah, mulhamah dan mutmainnah. Ya, nafsu amarah ni dia lebih suka nak buat benda-benda yang jahat ya. Dia rasa suka, dia rasa seronok, dia nak berkongsi apa-apa kejahatan yang dilakukan ya. Dia masuk ke dalam Facebook, dia tunjukkan dalam TikTok dan sebagainya. Ini nafsu amarah. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Kalau kita mempunyai nafsu seperti ini, kita hendaklah mudah-mudahan dengan berpuasa itu dapat mendidik mendidik nafsu kita itu. Yang kedua, lawamah. Lawamah ni dia ada 50-50. Dia nak buat baik dia betul, dia nak buat jahat pun dia. Dia masih ada lagi di hati dia tu rasa bersalah kalau dia buat benda-benda yang tak elok. Jadi nafsu lawamah ni kenalah ada pembimbing, ada mursyid yang membantu supaya dia tidak dolu, fadal, sesat lagi menyesatkan. Mulhamah ni dia dah nampak dah mana yang baik, mana tak baik 70% lebih kepada kebaikan dan 30% kepada keburukan. Tetapi ada cenderung untuk melakukan keburukan, tetapi dibantu dengan ilmunya, dengan amalannya itu. Jadi nafsu macam inilah rasanya masih dalam dalam keadaan ataupun dalam keadaan yang boleh dikawal. Dan yang kita nak adalah nafsul mutmainnah yang tenang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok diri kita ni macam mana. Kalau sebelum ni kita nafsu amarah dan habis puasa pun amarah, maknanya kita tak dapat apa-apa. Kita bimbang satu hadis yang Rasulullah SAW kongsikan kepada kita barang siapa diberi peluang bulan Ramadan pada waktu siang dia berpuasa, menahan lapar dia dan dahaga, dan waktu malam dia mendirikan qiyamul tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka dia dijauhkan daripada Allah SWT. Ini doa malaikat Jibril AS ya. Dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan, na'udzubillah ya. Dia sebelum ni dia nafsu lawamah ya. Tiba-tiba amarah lagi teruk. Jadi kita tak nak macam tu ya. Kalau boleh sebelum puasa nafsu kita ni daripada lawamah ke mulhamah ke amarah ni ke, dan kita nak akhirnya kita ni mutmainnah. Macam nama orang perempuan pula ya. Amarah, ada nama amarah, lawamah, mulhamah ada kat sini. Tak ada lah kot kan. Kalau ada kena cek balik lah Baiklah. Kalau kita lihat di sini, yang kedua, hikmah berpuasa ini dapat mendisiplinkan kita mengatur masa untuk sahur dan berbuka kan. Sebelum ni kita makan ikut dan je kan, ikut hati kita dia nak makan bila
dengan bersahur kita akan makan bersama-sama dengan keluarga, berbuka bersama-sama dengan keluarga jadi kita dapat mendisiplinkan time waktu kita makan, ada masa untuk keluarga atau tidak kadang-kadang kita tak dapat makan bersama dengan keluarga, dia makan dulu, ada makan kemudian, jadi tidak ada nampak keharmonian dalam keluarga tersebut Yang kedua, menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa macam mana puasa itu dapat mendisiplinkan kita dia dapat menjaga kita ini daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada makan minum memasukkan sesuatu ke dalam 7 rongga dengan sengaja 7 rongga tu apa? Hidung, mulut, telinga, tubuh dan kubur dubul dan kubul itu dia maksudkannya. Mengeluarkan air mani dengan sengaja ataupun bersetubuh di siang hari, benda-benda ini kita kena jaga, kena disiplin supaya kita tidak melanggar syarat sah puasa itu Yang ketiga, menjaga perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa, jaga panca indera kita, penglihatan kita daripada melihat perkara-perkara yang lara, percakapan kita daripada benda-benda yang teruk masih lagi bergosip, masih lagi mengatur orang, masih mempersendakan orang, masih mencari kesalahan orang, pendengaran kita kalau boleh elakkan daripada mendengar perkara-perkara yang lara. Yang keempat inilah menjaga hati ini yang paling penting daripada hati inilah yang akan terjemah dengan penglihatan, percakapan dan pendengaran. Yang ketiga, hikmah berpuasa ini akan membina pribadi yang berintegriti Puasa adalah ibadah yang tidak boleh dizahirkan dengan mata seperti solat, zakat dan haji, tuan-tuan dan puan sekalian Kalau kita tengok sembahyang, kita boleh tengok orang tu sembahyang, kita boleh nampak orang sembahyang tu betul ke tidak Kalau kita tengok haji, kita nampak orang tu pakai kain ihram dan tidak, orang tu bayar zakat, kita nampak dia tengah ijab kabul dan tidak. Tetapi puasa ni tak ada yang nampak, melainkan kita dengan hanya kita dengan Allah sahaja Pahala puasa itu bermula daripada masuk waktu subuh sehinggalah masuknya waktu maghrib, dan hanya Allah sahaja yang boleh menilainya. Malaikat pun tak tahu nak bagi pahala macam mana Allah kata apa? Ajzabih, maknanya aku yang beri pahala bagi hamba-Ku Kemudian bagaimana dia melatih, membina peribadi berintegriti? Dia melatih kita membuat sesuatu bukan kerana manusia untuk mendapat pujian ataupun mendapat perhatian, tetapi semata-mata ikhlas bulat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan ini akan melahirkan sifat ikhlas dan empati Merasakan penderitaan, keluh kesah fakir miskin kita dah lapar sekarang ni dah pukul berapa tuan-tuan, baru 9 dah lapar balik itulah sahur tadi makan Maggi kot jadi dia nak lapar balik. Jadi waktu itulah kita rasa macam mana orang yang kurang makanan, orang yang kurang duit nak beli makan tak boleh, kita tiap-tiap hari makan lam sheng tiap-tiap hari beras basmati makan mewah, tapi orang fakir miskin ni kadang-kadang nak makan nasi sekutir pun payah jadi kita akan merasai penderitaan dan akhirnya kita akan merasa simpati kepada mereka ini. Dan hendaklah kita mengelurkan bantuan dan sumbangan kepada fakir miskin, terutamanya anak yatim Tuan-tuan dan puan sekalian, antara fakir miskin ni sebelum kita lihat orang lain, orang yang patut kita bantu adalah di kalangan ahli keluarga kita supaya mereka ini tidak ada rasa hasad dan dengki kepada kita. Dah hasad dengki dah dia buat kepada kita. Baiklah. Yang kelima akan melahirkan sifat sabar. Maknanya dengan berpuasa ini, dengan kita mengawal hawa nafsu, insya-Allah kita dapat mengawal kesabaran kita, kawalan dorongan yang pertama kalau ikut psikologinya dengan kawalan dorongan itu nak beli ini nak beli, dengan puasa kita rasa macam tak ada mood aku nak fokus ibadah aja Yang kedua, penguasaan emosi waktu puasa ni kita rasa tak ada mood nak marah-marah dan keupayaan menangguhkan kepuasan inilah tiga-tiga perkara yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk bersifat sabar itu Baiklah, ada apa-apa lagi persoalan? Ada yang bagi witir. Okey. Okey, Nur Tazada, kadang-kadang jadi bila lepas habis 8 rakaat tarawih semua gerak keluar sedangkan ada jamaah yang terus ikut imam untuk sambung rehat. Okey, ni dah tadi tak sempat Ustaz sebab masing-masing kena kapal keluar. Yang witir sendiri kat belakang. Okey. Tak apalah, kita sangka baiklah kan.
Okey, Puan Khairul Niswah. Bolehkah sembahyang tarawih lewat contohnya pukul 3 pagi kerana awal tertidur? Boleh, tak ada masalah. Rasulullah SAW solat sampai dekat nak kan, sampai dekat-dekat nak masuk subuh. Tak ada masalah. Okey, saya serahkan kepada Puan Setiasyah kembali. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa mungkin itu je soalan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz sebab sudi menerima jemputan daripada pihak Institut Bioteknologi Perubatan Molekul, Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita ada lebih kurang 320 peserta yang menyertai kita hari ini. Terima kasih banyak. Minggu hadapan kita ada siri Tazkirah Ramadan keempat iaitu yang terakhir, anjuran IMMB oleh Ustaz Khairul Azwad Ibrahim daripada pukul 12 hingga pukul 1 pada minggu hadapan hari Rabu 18 hari bulan. Sebelum tu Ustaz, saya nak minta kebenaran Ustaz untuk upload video rakaman ni ke YouTube kami. Boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga kepada semua peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.